KPM. Salam sejahtera kepada semua. Apa khabar? Saya Syamira Nazir dan sebelum kita mulakan kelas kita pada petang ini, suka untuk Mira ingatkan kepada anda semua yang sedang menonton, yang berada di rumah untuk kekal menjaga SOP. Ingat, kita masih lagi belum menang dan ini merupakan tanggungjawab kita bersama untuk memerangi COVID-19 ini. Okey? Dan untuk petang ini, selama 1 jam kita nak belajar subjek yang sangat menarik iaitu subjeknya merupakan asas sains komputer untuk murid-murid menengah rendah di mana topiknya ialah ukuran data imej digital. Wah, maksudnya hari ini kita macam nak buat imej digital ke macam mana kan? Jadi kalau kita nak tahu dengan lebih mendalam tentang subjek ini, apa kata kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru kita. Ayo kita saksikan profil guru. Baik, itu dia sedikit latar belakang cikgu kita pada hari ini, Cikgu Muhammad Rizwan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Selamat datang ke kelas Mahir Cikgu. Ya. Baik Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, sebelum kita bersembang lebih lagi tentang subjek ini, kita nak belajar lebih lagi tentang topik kita pada petang ini. Saya persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan Cikgu. Terima kasih Mira. Sama-sama. Okey, kemudian saya pula. Baik. Ya. Okey, Cikgu Rizwan. Cikgu dari SMK Tiram Jaya Tanjung Karang Selangor. Ya. Okey. Mungkin cikgu boleh cerita kepada penonton di rumah apa sebenarnya topik kita ni. Kita nak belajar apa sebenarnya cikgu tentang imej digital ni? Okey, untuk hari ini dia sebenarnya adalah topik daripada tingkatan 1 iaitu bab ukuran data. Tapi sebenarnya dalam ukuran data ni kita ada 2 iaitu berkaitan dengan imej digital dan juga audio digital. Tapi untuk hari ini kita hanya fokus kepada imej digital saja. Okey. Dan imej digital tu kita menggunakan aplikasi apa tu cikgu? Okey. Seperti yang terdapat dalam buku teks, kita akan fokus kepada penggunaan perisian A-Fun View. Okey, tapi sedikit sebanyak saya akan tunjukkan untuk kita tahu apa itu resolusi, kedalaman warna dan juga dimensi. Saya akan tunjukkan dengan lebih detail melalui perisian Photoshop. Wah, Photoshop. Okey, jadi cikgu nak mulakan kelas kita pada petang ni kan cikgu? Boleh juga. Okey, mari cikgu. Photoshop. Okay. Macam mana tu? Sebelum kita terus kepada 3 perkara dalam imej digital ni, okey, saya nak maklumkan bahawa berkaitan dengan pixel. Bila kita menggunakan imej digital ni, ia adalah imej 2 dimensi yang kita masukkan ke dalam komputer dan disimpan dalam storan komputer dalam bentuk kod binary. Okey, jadi selalunya kita biasa dengar perkataan pixel, terutama sekali biasa orang akan dengar megapixel semua tu kan. Okey, jadi kita kenal dulu apa itu pixel, baru kita kenal dengan tiga benda yang akan menyebabkan wujudnya imej digital. Okey. Okey. Pertama, di sini saya ada satu gambar. Okey, berwarna-warni ni. Okey, daripada gambar ni kita nampak macam ketajaman warna dia macam seakan gambar yang sebenar. Ya, macam real kan cikgu? Macam real. Jadi dekat sini adalah ini yang dikatakan sebagai imej digital yang kita wujudkan gambar dia dalam komputer. Tapi apa yang saya cuba masukkan kat sini adalah bila kita kata pixel, saya cuba zoom ya. Okey, bila saya makin zoom, kita akan dapati terdapatnya kotak-kotak kecil. Ya. Okey, kotak-kotak inilah yang akan kita panggil sebagai pixel. Oh. Okey. Okey. Dalam istilah komputer kita akan panggil benda ni adalah dot. Dot ataupun sekarang ni orang lebih familiar dengan sebutan pixel. Okey. Okey. Itu sebenarnya pixel ni ya? Okey. Jadi kewujudan banyak pixel akan mewujudkan satu gambar yang lebih jelas. Kalau kita kurang menggunakan pixel dalam suatu gambar, maknanya gambar itu semakin kurang jelas. Okey, sebagai contoh, okey, dekat sini saya akan tunjukkan mana tadi? Okey. Okey, gambar ini. Okey, saya akan tunjukkan macam mana kita nak mengubah sesuatu pixel tersebut. Okey, sebelum tu saya tunjuk yang inilah dulu. Okey, gambar ini
kalau selalu kita ukur saiz secara sentimeter dan juga sentimeter ataupun meter. Okey, tapi dalam gambar ni untuk mewujudkan gambar ini, kalau kita tengok sini, saya tunjukkan pada image size ni. Okey, dia menunjukkan kepanjangannya adalah 1, 2, 3, 4 piksel dan kelebarannya adalah 800 piksel. Okey. Jadi apa sebenarnya yang dimasukkan dengan, maksudnya kalau 1, 2, 3, 4 piksel tu dalam lebar dalam tu? kepanjangan dia tu ada sebanyak 1234 dot piksel. Yang kecil-kecil kotak-kotak tu? Oh, okey. Itu yang menyebabkan dia wujud. Kalau kita tengok gambar ni sebenarnya, Okey. gambar ni macam kita tengok macam real. Okey, tapi bila kita zoom, sebenarnya setiap kotak tu telah menghasilkan dia punya image tersebut. Okey, jadi inilah peranan piksel tersebut bagi mewujudkan image digital. Okey. Okey. Jadi untuk topik hari ini kita akan lihat membandingkan saiz bandingkan saiz file image mengikut format dia lah. Okey, dalam ni selalu kita akan gunakan eFarm View ni. Okey, kita ambil satu gambar yang asli dia, yang original yang saya ambil daripada internet. Okey, gambar yang sama. Okey, ni gambar ni. Okey, kemudian murid juga boleh buat aktiviti yang sama sekiranya ada install eFarm View dalam komputer masing-masing. Okey, kemudian saya save as-kan dia dalam bentuk BMP, JPG dan juga GIF dan sebagainya. Ada banyak format untuk image digital. Jadi hasilnya saya dah buat terlebih awal. Okey, kalau kita lihat di sini, terdapat pelbagai jenis gambar dengan format yang berbeza. Ya, betul. Bila format yang berbeza ni, maknanya dia akan menghasilkan ukuran saiz file yang berbeza. Maknanya kat sini bila saya sortkan benda ni, susun, didapati saiz bagi TIF ni adalah bersaiz lebih besar berbanding dengan yang lain-lain. Kebiasaannya kita gunakan format gambar berbentuk JPG kan? Betul. JPG, jadi dia ada dalam lingkungan 1265 kilobyte. Oh, maksudnya cikgu, yang paling bagus kualiti gambar tu bila disimpan dalam bentuk TIF. Okey, sebab TIF ni adalah kualiti gambar yang lebih sharp, dia tidak dikompres, tidak dimampatkan. Okey, jadi dia nampak keaslian gambar tu, dan TIF ni banyak digunakan bahagian penerbitan, percetakan penerbitan lah. Okey. Selalu kita guna JPG ni. JPG. Sebab dalam kamera pun bila kita tangkap gambar pun hasilkan gambar JPG. Okey, tapi gambar itu sebenarnya telah dimampatkan untuk menghasilkan satu saiz yang relevan untuk ditampung oleh peranti-peranti digital. Oh, sebutan dia JPG, cikgu. Saya selalu sebut JPEG. Betul tak, cikgu? Dia JPG sama, dia JPEG. Sebab tu orang sebut JPEG, JPEG. Tapi dia punya format adalah sama. Okey, faham. Okey. Itu tentang piksel itulah di setiap gambar. Okey, jadi pelajar boleh tukarkan menggunakan file dan save as-kan ni. Dan menukar file setiap format ni dan boleh melihatlah apakah perbandingan ukuran saiz bagi setiap gambar yang menggunakan format file yang berbeza. Oh, baik. Dan macam yang semua dah faham ni, saiz yang paling tinggi ialah TIF. Di mana kualitinya lagi bagus. Memang kualiti paling bagus yang selalu digunakan dalam percetakan inilah penerbitan. Okey, baik. Sekarang semua dah faham untuk bandingkan saiz file image dalam pelbagai bentuk format yang sedia ada ni. Jadi cikgu, kita berhenti berehat seketika sebab lepas ni cikgu nak terangkan banyak lagi pula. Kita akan masuk kepada 3 perkara utama tentang image digital. Image digital. Lepas tu kali ni cikgu dah nak masuk guna aplikasi Photoshop Kita akan guna Photoshop, kita akan tengok apa tu resolusi, apa itu dimensi, apa itu kedalaman warna. Wow, okey. Jadi kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahi Didik TV KPM. Didik TV KPM
KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Tadi cikgu kata kali kedua ataupun segmen kedua ni cikgu nak bercerita tentang apa yang dimaksudkan dengan resolusi, dimensi dan juga kedalaman warna. Ikut masa nantilah. Okey. Boleh cikgu. Apa yang dimaksudkan dengan resolusi sebenarnya tu cikgu? Okey. Selepas ni kita akan tengok berkaitan imej digital. Macam mana imej digital tu terbentuk berdasarkan kepada 3 perkara ni. Okay, kita akan sentuh perkara yang pertama iaitu berkaitan dengan resolusi. Bila kita sebut resolusi ni, ia adalah berkaitan dengan ketajaman ataupun kejelasan suatu imej. Macam tadi kita tengok ada beribu-ribu piksel yang disusun sampai membentukkan gambar begini. Okey, tadi kita ada 1200 lebih. Okay, untuk menghasilkan gambar seperti ini yang memang kita nampak jelas. Okey, untuk resolusi ini kita akan ukurkan dia dalam unit DPI. 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 DPI ataupun sekarang ni ramai orang akan sebut PPI. Okey. Dia sama je unit ukuran dia. DPI adalah dot per inch, manakala PPI adalah pixel per inch. Jadi maksud dia sama. Okey, sama ada kita sebut dia sebagai dot ataupun pixel. Okey, apa yang kita masukkan dot per inch ataupun pixel per inch? Okey, di sini saya cuba tunjukkan satu gambar ni di mana pada setiap 1 inci ada berapa piksel yang dibentuk. Okey. Okey, saya buat line biru ni. Okey, menunjukkan dia punya saiz 1 inci. Okey, sekarang ni saya cuba zoomkan. Okey. Okey, secara randomnya kita takkan dapat kenal pasti berapakah bilangan piksel panjang dan juga tinggi dia, lebar dan juga tinggi. Jadi saya akan tunjukkan image. Pada image saiz ni. Okey, di sini okey, dia tunjuk kat sini resolusinya adalah 300 piksel per inch. Maksud dia kat sini adalah lebarnya 300, bawahnya 300, susunan dot-dot piksel tu. Oh, okey. Jadi setiap setiap 1 inch, gambar ni saiz dia adalah 4 inci lebih. Okey, 4 inci lebih. Jadi bila kita sini tadi 300, jadi inci yang kedua dah jadi 600. Inci yang ketiga dah jadi 900 dan seterusnya. Itu yang menjadikan total dia adalah 1234, betul? 1234 secara melintang dan menegaknya adalah 800 piksel yang tersusun. Okey. Okey, ini yang dinamakan sebagai resolusi. Maksudnya resolusi ni dia pasal ketajaman ataupun kejelasan gambar tu lah. Bila makin banyak piksel yang kita gunakan dalam satu imej, maka makin tajamlah sesuatu imej tu kita dapat lihat dengan jelas. Okey, sebagai contoh yang ini saya akan tunjukkan. Sini, lupa. Okey, di sini ada saya tunjukkan perbandingan bilangan piksel per inci. Okey, gambar ni secara originalnya adalah 96 piksel per inci. Gambarnya adalah lebih jelas. Okey, apabila kita menukarnya ke bentuk 72 piksel untuk 1 inci, okey, gambar harimau tu dia nampak jelas tetapi dalam keadaan yang kabur sikit. Oh, okey. Dia nampak blur sikit. Berbanding bila kita kecilkan piksel dia, 24 piksel contohnya untuk 1 inci, okey, gambar itu akan menjadi nampak macam petak-petak. Okey. Dan kira kita kecilkan lagi 9 piksel 1 inci, imejnya tak nampak dah makin gambar. tak nampak. Makin kurang piksel, makin kurang jelas gambar tersebut. Jadi kita perlukan untuk ketajaman satu imej tu kita perlukan lebih banyak piksel untuk membentuk satu imej digital. Okey, faham. Itu tentang resolusi. Bagaimana pula cikgu yang dimasukkan dengan dimensi? Dimensi tu adakah jarak ataupun lebar gambar ke? Okey, dimensi itu sebenarnya adalah kepanjangan imej tersebut. Oh, okey. Okey, tadi kita sebut 1, 2, 3, 4 piksel dan juga 800 dan 800 kan? Okey, itu adalah dimensi. Oh. Tapi nanti kita akan sentuhlah dimensi dengan kedalaman warna tu kemudian. Boleh. Untuk sementara ni kita akan sentuh tentang resolusi dulu. Okey. Jadi sama juga murid-murid boleh gunakan
IFAM view. Okey, untuk menukarkan imej yang sebenar ni okey ke bentuk resolusi yang berbeza. Okey, dekat perisian IFAM view ni pergi kepada imej ini. Kemudian pergi kepada resize or resample. Okey, di sini kita akan dapat lihat masih lagi okey, saiz sebenarnya adalah 1234 darab dengan 800 piksel. Okey, ini yang sebenar. Okey. Kemudian untuk resolusi okey, dekat sini. Okey. Yang sebenarnya resolusi untuk imej ni secara sebenarnya adalah 300 piksel. Okey, kalau kita tukarkan dia ke 3 piksel ke, okey, sebenarnya gambar tu adalah dia menjadi lebih Kabur je. lebih kabur. Okey, saya gunakan Photoshop ni dulu. Okey, size. Okey, resolusi ni saya tukar kepada 9 lah. Okey. Okey, gambar tu jadi kecil. Okey, sebab dia 9 jadi piksel dia makin kecil. Oh, Gambar tak yang tadi nampak tu apa dia dah. jadi tak nampak. Begitu juga kalau kita tukarkan dia. Okey, ini yang sebenar. Okey, kita tukarkan dia kepada kecilkan dia kepada lebih kurang 72 piksel per inch. Okey, bagaimana gambar yang dihasilkan. Okey, dia kecil lagi dan bila kita tengok paparan dia dalam macam ni, Dia nampak jugalah sikit tapi kabur juga. kita boleh kenal pasti buah apa kan. Tapi dalam imej yang nampak macam kabur-kabur. Ini yang dikatakan resolusi. Jadi bila kita nak gunakan imej digital, pastikan dia punya bilangan piksel tu yang dibentuk tu adalah lebih banyak supaya ketajaman tu adalah lebih jelas. Selalu kan cikgu untuk piksel ni kan saiz apa yang standard untuk satu gambar tu jadi sharp? Adakah saiz orang kata standard saiz dia? Dia bergantung kepada gambar yang kita ambil lah. Kalau selalu macam kalau kita nak gambar tu dalam bentuk kecil, jadi kita tak perlukan bilangan piksel yang banyak. Tapi kalau macam wallpaper komputer ke, okey, kita perlukan ribuan piksel untuk menghasilkan imej yang lebih jelas. Okey. Tapi kalau penggunaan peranti pula, kalau peranti tu berbeza, pikselnya pun akan berbeza juga. Contoh kalau kita guna handphone, lagi satu kita guna kamera. Jumlah pikselnya pun akan berbeza ke macam mana cikgu? Untuk handphone selalu kita kebanyakan murid dia akan gunakan telefon kan. Okey, dia akan beli depend kepada keadaan lah. Okay, telefon tersebut keadaan ada yang murah, ada yang mahal. Okay, tetapi ada yang sebahagian daripada kita bila membeli telefon tu kita akan terlupa bila kita tengok spesifikasi sebuah telefon itu tentang dimensi yang dia yang resolusi yang disupport oleh handphone tersebut. Kadang-kadang memanglah kamera sesuatu telefon tu contoh ini kamera ni support 20 megapiksel. Yang ni pun support 20 megapiksel. Tetapi bila kita tengok spek yang lain, okey, resolusinya mungkin yang spek ni berbeza dengan yang lagi satu. Sebab tu bila kadang-kadang kita transfer gambar daripada satu handphone yang mahal kepada handphone yang lebih murah, kadang-kadang dia punya kualiti gambar adalah berbeza. Oh, ya betul. Sebab dia punya dimensi tu, resolusi tu yang tengok. Kadang-kadang gambar tu bila masuk telefon dia jadi mungkin kabur. Bila kita masuk dalam laptop, jadi clear cantiklah kan? pula. Betul? Orang kata macam tu. Kan? Jadi tengok kepada peralatan tersebut dia support ataupun tidak resolusi yang dikendaki tu. Okey, walaupun megapikselnya sama, tapi kalau resolusinya berbeza pun tak jadi jugalah cikgu. Lebih kurang macam itulah. Bahasa mudahnya begitulah ya. Okey. Bahasa mudahnya. Okey, faham. Okey, itu cikgu dah tunjuk dah perbezaan bila cikgu guna 9 DPI dan juga 72 DPI cikgu Okay. Kita bolehlah adjust beberapa banyak yang lain kan. Okey. Dan untuk murid bila kita nak tengok resolusi yang berbeza, okey macam saya dah sediakan yang ni. Okey, masih lagi gunakan IFAM view lagi. Okey, gunakan DPI yang berbeza melalui kaedah image resize resample. Okey,
Okey, kita akan tukar dekat DPI semua ni. Kemudian bila murid savekan setiap DPI tu, okey, macam yang ni saya sudah buatkan. Okey. Apabila kita menukar DPI, okey, DPI 9, 72, 100, 300, okey, dengan DPI yang berbeza. Kalau kita lihat dekat sini, boleh kita simpulkan saiz fail bagi benda tu adalah sama. Oh, sama. Walaupun DPI-nya berbeza. Jadi kat sini sebenarnya ukuran saiz data apabila kita mengubah resolusi itu adalah sama sebenarnya. Tapi bila kita tengok pada DPI dia mungkin berbeza. Sebab tu kadang-kadang kita akan tengok bila penghantaran satu gambar tu ke gadget yang lain, walaupun saiz yang sama, tapi kadang-kadang DPI tu berbeza. Gambar tu macam ketajaman dia tak jelas sangat. Macam handphone yang asal tu nampak lebih jelas. Itu yang dikatakan DPI. Okey, faham. Patutlah cikgu kalau ambil gambar, selalu kalau ambil gambar pakai kamera DSLR ke kan, bila masuk handphone macam tak berapa sharp sangat, masuk laptop pun sharp pula. Sebab itulah cikgu kata kan. Sebab teknologi resolusinya. Resolusinya tu berbeza. Berapa banyak dia boleh tangkap piksel untuk dimasukkan dalam satu peralatan digital tu. Okey, faham. Okey, itu pun cikgu dah tunjuk dah. Walaupun failnya sama, contoh cikgu save tadi apa? JPEG cikgu? Dia fail asalnya adalah dalam bentuk JPG. Okey, walaupun kita simpan format fail yang sama, tapi kita ubah dia punya DPI, masih lagi saiz dia masih lagi sama. Okey, itu kita dah faham sikit tentang resolusi. Kita dah tahu bagaimana maksud kejelasan ataupun ketajaman gambar tu cikgu. Kita berhenti berehat seketika sebab kita nak tanya pula cikgu ni pasal dimensi tadi yang cikgu kata tu. Lepas ni lebar dan juga tinggi gambar tu kan. Jadi macam mana kalau kita nak adjust nanti ikut-ikut lari dimensi kan. Okey, jadi kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Okey, cikgu, kita nak bercerita tentang dimensi pula. Mungkin cikgu boleh bagi sedikit definisi ataupun maksud yang mudahnya apa tu sebenarnya dimensi? Okey, dimensi ni adalah elemen kedua yang ciri yang terpentinglah bila kita nak wujudkan satu imej digital yang berkualiti. Okey. So bila macam tadi, resolusi kita merujuk kepada ketajaman ataupun ketelitian sesuatu imej. Berapa dalam 1 inci tu berapa piksel yang boleh ditampung. Okey, makin banyak piksel, makin cantiklah resolusinya. Okey, kali ini kita akan lihat kepada ciri yang kedua iaitu berkaitan dengan dimensi. Okey, untuk dimensi ni kita akan kaitkan dengan saiz bagi imej digital tersebut. Gambar yang kita ambil tu, itulah saiz dia. Okey, tapi kita akan tentukan saiznya dalam bentuk piksel. Okey, dalam bentuk piksel. Kemudian bila kita nak sebut dimensi ni, ukuran dia adalah panjang piksel sesuatu imej tu didarab dengan dia punya tinggi sesuatu imej digital tu. Okey, panjang darab lebar cikgu. Panjang darab lebar. Okey, panjang lebar. Jadi bila kita darabkan tu, kita akan dapat totalkan dia berapakah jumlah piksel yang digunakan dalam sesuatu imej. Okey. Selalunya bila kita nak buka imej, okey, sebagai contoh ini adalah gambar sebenar imej tersebut. Okey, yang colourful fruit ni. Okey. Selalunya bila kita dapat yang ni, okay, kita nak tengok berapakah saiz piksel bagi gambar tersebut. Itu dimensi. So selalunya kita akan klikkan pada file explorer ataupun apa-apa.
Okey, kita akan klik pada more, kita akan cari kepada dimension. Okey, untuk dimension, untuk kita dapatkan apakah dimensi bagi gambar tersebut. Jadi gambar tersebut tadi kita dah masuk sikit, iaitu kita dapat dimensinya adalah 1, 2, 3, 4 darab dengan 800. Jadi maka gambar ini adalah 1, 2, 3, 4 darab dengan 800. Secara keseluruhannya kita akan mendapat lebih kurang 987,200 piksel yang disusun bagi mewujudkan imej digital ni. Banyak betul rupanya kecil-kecil dalam piksel tu. Yang ni kita tak nampak bila kita zoom, baru kita tahu kotak-kotak ni menyusun dan membentuk imej digital tersebut. Oh, banyak. Okey. Maksudnya memang kena darablah baru dapat satu jumlah dimensi Macam kita tu. kira luas segi 4, segi 3, barulah kita tahu berapakah keluasan suatu objek tu kan. Jadi sama juga dengan gambar ni. Okey, contoh gambar ni 1, 2, 3, 4 didarab dengan 800 piksel, maka kita dapat jumlahnya 987 piksel. Okey, bagi imej contoh yang lain, contoh kalau kita dapat imej yang lebih kecil, contoh 640 saiz dia darab dengan 480. Okey, bilangan piksel yang tersusun tu adalah lebih kurang 307 piksel. Sebegitu. Bagi mewujudkan gambar, mungkin kalau gambar tu kecil je, okey, bilangan piksel dia tak perlulah terlalu banyak sangat. Itulah gunanya piksel ni untuk menentukan dimensi bagi suatu imej digital. Okey, faham. Tapi kan cikgu, macam kalau berlain dimensi tu, kalau dimensinya lain-lain, kualitinya pun lain-lain juga. Kualiti tak kata lain, tapi dia bergantung pada saiz tu. Okay, tapi mungkin saiz file dia adalah berbeza. Okay, sebagai contoh dekat sini, okay, saya tunjukkan bagi penukaran saiz file bagi imej yang sama. Okay, kat sini imej ni, okay, saya ambil yang originalnya adalah bentuk format JPG. Okay, apabila saya menukarkan dimensi dia menggunakan menu image, okay, kemudian saya resize dan resample ni, okay, menggunakan sama ada 640 darab 480. Okay, kemudian kita klik OK dan save. Okay, kemudian kita cuba lagi. Okay, murid boleh cuba lagi dengan saiz yang berbeza. Hasilnya adalah kalau saya dah simpan dekat sini. Okay. Dengan resolusi yang berbeza kat sini, ada 640, 480. Dengan kemudian imej yang sama saya tukarkan kepada 800 darab dengan 600. Sama juga ada yang 1024 darab dengan 768, imej yang sama. Tapi hasilnya adalah saiz filenya adalah berbeza bergantung kepada dimensi tersebut. Okey, kat sini kita boleh nampak bagi saiz 1920 darab dengan 1080, saiznya adalah 518 kilobyte. Okey, tapi yang asalnya adalah yang ni tadi. Okey, yang original ni 1234 darab dengan 800 yang original tadi adalah saiz sebenarnya adalah 282. Jadi makin kita ubah dimensi tu makin berubahlah dia punya saiz file tu. Tapi kalau gambar dia sama tak cikgu? Kalau kita nak tengok kejelasan ataupun gambar dia, kalau kita dah ubah. Contoh saya ambil 800, 600. Okey, untuk menunjukkan dia punya, ini dimensi dia 800 dengan 600. Okey, cuba saya ambil 640 darab 480. Okey, imej dia jadi makin kecil daripada yang tadi. Okey, macam ni. Contoh saya ambil 1024. Besar Untuk menghasilkan kualiti yang sama. Okey, macam ni. Dimensi yang berbeza. Tapi dimensi yang berbeza, saiznya pun berbeza. Saiznya berbeza lah. Sebab dia tak banyak menggunakan piksel. Okey. Sebab piksel ni lah yang menentukan bilangan berapakah saiz yang digunakan untuk suatu komputer tu. Okey. Maksudnya kalau macam gambar yang banyak warna-warna macam ni, dia efek tak saiz ataupun saiz file tu? Okey. Untuk warna pula kita akan lihat kepada ciri yang ketiga, iaitu kedalaman bit warna. Okey, jadi ciri yang ketiga ni pun adalah penting juga bagi mewujudkan dia punya bilangan warna yang boleh digunakan dalam sesuatu imej tu. Okey. Warna pun menentukan juga cikgu? Okey, sebenarnya warna ni, kita terus masuk kepada kedalaman bit warna. Boleh.
Okey. Okey, untuk mendapatkan satu warna tu adalah bila kita lihat, contoh saya tunjukkan satu gambar kucing ni. Okey, sampai untuk gambar kucing ni, apabila kita zoomkan, okey, kita akan dapat melihat dia punya pixel. Kita zoomkan pada bahagian mata dia. Okey, kita akan nampak dia punya pixel. Okey, ini adalah resolusi. Okey, kemudian resolusi ni apabila kita zoomkan lagi, kita akan nampak warna-warna ni. Ini adalah bit warna. Okey, dalam pixel tu ada 3 warna utama yang akan membuatkan sesuatu gambar itu menjadi nampak menyelahlah dia punya kualiti dia, warna dia. Dan 3 warna utama tu yang ni lah. Ya. Okey. Dia kita panggil sebagai RGB. Red, green, blue ataupun RGB. warna asas lah. Yang selalu kita belajar dalam pendidikan seni kan, warna asas. Jadi gabungan warna asas inilah yang akan membentuk kedalaman bit warna. Sebab dalam komputer, komputer hanya faham kosong dan juga satu. Oh, ya ke? Okey. Okey, kosong dan juga satu. Jadi untuk menterjemahkan sesuatu imej ke dalam bentuk yang difahami oleh komputer, untuk dia baca sesuatu data itu, dia perlu faham dalam kod kosong dan juga satu. Jadi RGB ni, setiap RGB, okey, red, green, blue ni, okey, dia ada pegang warna dia yang tersendiri. Okey, secara kebiasaannya kita akan tengok warna RGB ni, okey, untuk warna merah dia akan pegang 8 bit. Okey, untuk warna hijau dia akan pegang 8 bit dan warna biru 8 bit. Bit tu apa, cikgu? Bit tu? Bit ni adalah susunan nombor kosong dan juga satu yang menentukan sesuatu warna. Okey. Okey. Kemudian 8 bit ni apabila kita susun, contoh ada 8 ruang, 8 ruang bit. Apabila kita susun contohlah kod yang pertama tu 1000000. Okey, dia mewakili satu warna tertentu. Kemudian 1100000 dia warna lain. Okey, dalam ni ditunjukkan untuk warna merah ni dia boleh mewakili sebanyak 256 warna. Jadi kita tengok warna merah ni, selalu perempuan familiar lah kan dengan warna tudung kan. Saya hari ni warna purple. Kalau lelaki kata merah, merah lah. Kalau perempuan kata bukan merah, ini macam pink. Lain sikit, ini bukan merah, ni maroon. Lain dia pula ada istilah dia sendiri. Jadi itulah sama je konsep dia dengan komputer ni. Jadi macam kalau saya kata kat sini, kita mungkin akan kata merah, tapi komputer akan anggap dia macam merah gelap. Okey, kalau saya alih ke sini, kita kata juga merah, tapi dalam komputer mungkin dia akan kata merah yang cerah. Jadi setiap yang ni ada 256 warna yang boleh diwakili untuk warna merah. Wow, begitu banyak, juga dengan warna hijau, warna biru. Dia ada dia punya dia punya perwakilan warna dia tersendiri. Dan setiap warna tu diwakili dengan kod-kod yang berbeza. Kod-kod yang berbeza. Jadi bila kita gabungkan contoh warna merah, bila kita gabungkan dengan warna hijau, okey, merah digabungkan dengan hijau, kita boleh mendapat warna kuning. Sebab tu wujudnya warna kuning apabila kita menggabungkan warna merah dengan warna hijau. Begitu juga warna biru dan juga warna hijau ni, okey, kita boleh mendapat satu color yang baru, iaitu kita panggil sebagai cyan. Kalau saya panggil turquoise. Tak tahu betul ke tak betul lah tu kan, turquoise. Turquoise tu mungkin dah dia sikit daripada so. cyan. Okey, faham. Okey, jadi cikgu, lepas tu saya tanya cikgu pula satu soalan. Macam mana cara untuk kita ubah kedalaman bit warna tu? Sebab tadi merah 8 bit, hijau 8 bit, biru 8 bit. Jadi kita berhenti berehat seketika dulu. Okey, cikgu simpan dulu jawapan tu. Lepas kembali nanti cikgu akan jawab. Okey, kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV
TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Anda boleh tengok siaran ulangan ataupun boleh sahaja tengok kami semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Hanya type saja apakah subjek dan juga topik yang kita belajar hari ini. Okey, nanti keluarlah kan cikgu? Apa yang kita belajar selama 1 jam ni. Okey cikgu, tadi saya tinggalkan mereka di rumah dengan satu soalan. Dan cikgu nak jawab soalan itulah, di mana saya tanya cikgu macam mana cara kita nak ubah kedalaman bit warna tu? Mengubah kedalaman bit warna. Okey, untuk mengubah, sebelum saya tunjukkan cara untuk mengubah warna tu, okey. Tadi kita ada sentuh berkaitan 256 warna merah, 256 warna hijau dan 256 warna biru. Okey, secara apabila warna-warna ini digabungkan, tahu tak, kita boleh mendapat, maknanya komputer ni lebih pakar daripada perempuan. Oh, okey. Dia boleh mendapat sebanyak 16,777,216 jenis warna yang boleh dikenal pasti. Hebat. Banyaknya warna cikgu, 16 juta warna Okey. Jadi balik kepada tadi kedalaman bit warna. Okey, apabila kita mengubah sesuatu kedalaman bit warna, dia akan menghasilkan satu gambar yang berbeza. Okey, sebagai contoh dekat sini, pada image ni saya akan tunjukkan pada mode index. Okey. Di sini saya akan tukarkan okey pada color ni. Bagaimana kalau kita wujudkan 2 color saja? 2 color saja pada sesuatu gambar ni. Oh, dia tak boleh. Oh, okey. Okey. Maknanya secara asasnya macam saya kata tadi, komputer hanya faham 1 dan juga 2. Satu dan juga kosong. Kosong dan juga 1. Yeah. Sebab komputer hanya faham tu. Jadi apabila kita mewujudkan contoh, secara asasnya kosong dan juga 1 tu adalah mewakili warna hitam dan juga warna putih. Okey. Jadi yang ni, color ni diletak 3 sebab dia melibatkan hitam, putih dan juga kelabu. 3 warna. Bagaimana kalau kita wujudkan dia dalam 8 color? Oh, 8 tak boleh. Kita tukar 9. 9 warna. Okey. Jadi apa? Sebenarnya, bila wujud ke 9, gambar ni, tadi kita nampak gambar tu asli kan? Tapi bila kita dekatkan, gambar tu sebenarnya adalah hanya bintik-bintik yang hanya ada 9 warna pada imej tersebut. Okey, faham. 9 warna pada imej tersebut. Okey, macam mana pula kalau kita ubahkannya kepada salah. Okey, image mode index. Okey. Tadi kita kata setiap warna tu ada maksimum 256. Tapi itu termasuk 256. Tapi maksimumnya kita adalah angka 0 hingga 255. Jadi cuba kita masukkan sekira 256 gambar. Maknanya ada 256 color yang boleh diwakili dalam sesuatu gambar tersebut. Jadi imej tu adalah lebih cantik. Okay. Okay. Dia nampak sharp je semua kan. Maknanya kat sini kedalaman bit warna juga memainkan peranan penting untuk menunjukkan keaslian sesuatu imej tersebut. Nampak lebih realistik berbanding kalau kita guna kurang warna. Okey. Itu kalau kita guna warna-warna kita 1, 0 sehingga maksimumnya 255 cikgu 205. Kalau kenyataannya warna sebenarnya 256 tapi angka yang diukur tu daripada 0 sampai 255. Okey. Tapi bagaimana pula untuk saiz filenya? Dia berlainan tak kalau kita tukar daripada 255 tu nak letak satu je lah warna? Saiz dia sama ke macam mana cikgu? Okey, apabila kita mengubah sesuatu warna sama ada kurang ataupun banyak, bilangan bit dia pun akan dibawa bersama. Okey, kat sini contohnya saya sudah savekan gambar. Okey, perbandingan bilangan bit warna pada file yang sama. Okey, untuk 1 bit iaitu akan mewakili 2 warna di dalam dia. Untuk 2 bit 4 warna. Okey, berkemungkinan dia akan ada hitam, putih ataupun kita kata kelabu cerah, kelabu gelap ataupun coklat cerah atau coklat gelap. Dan begitu juga dengan warna-warna yang lain kat sini. Okey.
Jadi untuk saiz ukuran saiz filenya, okey, kalau kita lihat kat sini apabila saya susunkannya, okey, file yang paling besar adalah dalam yang kita menggunakan 4 bit 16 warna. Jadi kat sini murid-murid kena simpulkan kenapa 4 bit ni lebih besar berbanding dengan saiz dia lebih besar daripada 8 bit, 256. Betul tu. Sedangkan tu lagi banyak warna tu. Okey, jadi kat sini berkemungkinan pada gambar asalnya, okey, gambar yang asal ni, okey, penggunaan warna merah atau hijau ataupun biru tu dia tak sama. Okey, sebab tu dia punya bilangan saiz tu berbeza. Okey, macam yang tadi ada tadi Mira cakap berkaitan warna turquoise kan? Okey. Apabila kita menggunakan 64 warna merah, 224 warna hijau dan 208 warna biru, apabila digabungkan ni barulah kita dapat warna turquoise. Okey, sebab penentuan bilangan setiap warna tu akan menentukan juga ukuran saiz bagi file tersebut. Okey. Ini pun kita boleh nampak kat sini yang saya tunjukkan binary ni. Okey, ada 8 bit, okey, 8 nombor kat sini yang mewakili warna merah. Apabila 010000, okey, akan ditentukan warna merah. Apakah warna merah yang sama ada dia merah gelap ke, Merah cair ke kan? Merah asli ke macam mana? Jadi setiap kod nombor perduaan ni 0 dan juga 1 ni yang menentukan apakah warna yang akan timbul. Okey, baik. Jadi selain daripada tu, bit warna ni pun ataupun kedalaman bit warna ni pun mainkan peranan yang penting. Macam cikgu kata tadi, untuk menjadikan gambar tu lebih realistik kan, nampak real je macam tu. Okey, itu cikgu dah terangkan 3 elemen penting dalam topik kita hari ni. Image digital. Untuk mewujudkan satu image digital yang cantik. Yang pertama tadi kita dah belajar. Apa cikgu? Kalau cikgu boleh simpulkan sedikit rumusan di akhir waktu kita ni? Okey, secara kesimpulannya, bagi mewujudkan satu image digital yang berkualiti tinggi, okey, kita akan lihat kepada 3 ciri yang saya sebut tadilah, resolusi, dimensi dan juga kedalaman warna. Okey, bila resolusi ni peranan dia adalah mewujudkan ketajaman dan juga kejelasan image berdasarkan bilangan DPI ataupun PPI yang ada pada image tersebut. Okey, pada setiap inci dia. Okey, kemudian untuk dimensi pula, peranan dia adalah mewujudkan berapakah keluasan bagi image digital yang dibentuk. Kemudian bagi kedalaman bit warna, ia merujuk kepada keaslian ataupun realistiknya sesuatu image tersebut dibentuk berdasarkan berapakah bilangan warna yang boleh dimasukkan dalam satu image tersebut. Jadi kesimpulannya adalah apabila resolusinya tinggi, dimensinya tinggi dan bersama dengan kedalaman bit warnanya yang tinggi, maka dapatlah kita hasilkan satu gambar yang lebih realistik. Yang bila kita tangkap, itulah gambar sebenar yang kita nak. Lebih cantik, nampak betul-betul semua. semua. Macam gambar lukisan. Nampak real je gambar tu kan. Real. Tapi walaupun nampak real, saiznya juga pasti lebih tinggi. Ya. Makin tinggi kita guna resolusinya ataupun pixelnya, makin tinggilah file yang digunakan. Okey, baik. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian hari ini. Banyak sangat yang saya pelajari. Bila saya pelajari banyak, saya yakin mereka di rumah pun pastinya sangat faham. Alhamdulillah sama apa yang kita belajar dalam 1 jam ini. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Rizwan. Terima kasih, Mira. Okey, terima kasih kepada anda yang menonton. Bye. Assalamualaikum.
KPM.